Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua lah. Ini adalah siri yang kedua lah kalau tak silap aku. Sebelum ni kita ada buat juga beberapa siri yang lain tentang memperingati tokoh-tokoh yang menyumbang sama ada dalam bidang politik, gerakan, bahasa dan juga sastra lah. Untuk hari ini ataupun malam ini kita punya program ini adalah untuk memperingati Amin Sweeney. Profesor Dr. Muhammad Amin Sweeney lah. Okey, ia merupakan seorang tokoh kalau nak boleh dikategorikan tu sebagai antara expert dalam bidang linguistik, bahasa, sastra, budaya, khususnya sastra tradisional kan, khususnya tradisional yang bersifat lisan dan juga teks. Okey, untuk bersama-sama aku pada malam ni adalah saudara Helmi Muhammad, ataupun lebih dikenali dengan nama Lok lah. Okey, Lok ni adalah antara orang yang aku kategorikan sebagai peminat tu dia punya nilai dia rendah sikit, tapi mungkin kita boleh katakan antara orang yang mengagumi Amin Sweeney kan. Jadi bersama-sama kita adalah Lok daripada Diskopi yang akan sama-sama berkongsi tentang Amin Sweeney. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita ni untuk memperkenalkan diri kau lah, kemudian satu lagi memperkenalkan siapa Amin Sweeney ni kepada siapa-siapa yang dengar dan menonton rancangan ni. Silakan. Pertama sekali terima kasih atas undangan daripada Kawah Buku lah kan. Lagi satu, aku dengan kau ini pun bukannya orang lain juga. So pertama sekali terima kasih sebab ini agak undangan yang agak begitu sempit waktunya untuk aku buat satu persediaan yang lebih solid. Sebab perkara tentang Amin Sweeney ni, untuk kita mengenang ni, kita bukannya cuba untuk sembrono terus mengenang gitu, tidak boleh juga kan. Bermakna kita perlu ada satu persediaan. Dan kedua pula, aku nak maklumkan jugalah sebenarnya berkenaan apa yang perlu dibincangkan ni, aku sebenarnya bukannya expert terhadap Amin Sweeney sendiri. Cuma aku memang mengagumi dia, bagaimana dia mengulas tentang sesuatu, bagaimana dia mengulas menggunakan medium penulisan sastra misalnya, macam mana dia menggunakan metodologi yang dia gunakan. So perkara itu sebenarnya aku apply dalam aku punya research sendiri. So begitulah. So aku, nama aku Helmi, tapi among yang kawan-kawan yang rapat ni memang orang panggil itulah Lok lah kan. So aku asal dari Tawau Sabah, dan aku rasa aku dah duduk kat sini almost 12 tahun kot. 12 tahun. Jadi mungkin tambahan aku pernah tak balik ke Sabah, ke Tawau tu dalam tempoh masa 4 tahun lebih. So mungkin aku punya dialek tu ada tercampur-campur sedikit lah. Slang Sabah tu ada lagi. Slang tu masih ada. Dan tapi memang sebenarnya susah untuk hilang benda tu kan, sebab benda tu dah tertanam dalam diri kau. So kalau kita bercakap tentang Amin Sweeney, pertama sekali aku perlu admit bahawa aku tidak membaca semua buku Amin Sweeney. Tapi aku hanya membaca beberapa buah daripada sekian banyaknya, yang mungkin juga kita tidak tahu bahawa ada penulisan-penulisan Amin Sweeney yang mungkin belum dipublish. Kita tidak tahu kan, sama ada di Berkeley ataupun ada di Indonesia, itu kita tidak tahu. So kalau aku rasa aku tidak perlu untuk aku rasa mungkin sedikit latar belakang lah Amin Sweeney. Amin Sweeney dia orang dilahirkan di luar, di England. Kemudian dia datang ke Tanah Melayu untuk jadi askar dan duduk di Johor. And then dia tidak minat sebenarnya. Amin Sweeney tidak berminat untuk macam mana kan nak jadi askar ni, tak minat. Tapi dia mula tertarik dengan sastra, kita boleh panggil sastra Melayu ataupun macam mana bahasa Melayu tu sendiri. Dia mula tertarik apabila dia berbincang dengan orang-orang yang ada waktu itu. Dia menjaga pos, dia berbincang. So dia mula tertarik sebab ada beberapa perkara yang diceritakan yang dia tidak tahu. So dari situlah dia mula jatuh cinta sebenarnya. Amin Sweeney ni mula jatuh cinta terhadap bahasa Melayu itu sendiri dari situ. So dia mulakan pengajian, mula
belajar and then mula buat PhD dia, mula buat master dia dan memeluk Islam sebenarnya di Masjid London lah. And then datang balik ke sini. Bila dia datang balik ke sini, di situlah secara seriusnya dia mengkaji sebenarnya bahasa Melayu. So ada banyak karya yang di publish oleh Amin Sweeney. Sama ada kalau kita lihat di Jamras tu sangat banyak. Tetapi aku tak tahu sama ada sekarang Jamras boleh akses secara free atau tidak. Tapi ada yang free, ada yang kita perlu bayar. So pada aku cuma yang aku ni Amin Sweeney ni, kalau pada pendapat aku secara peribadi, Amin Sweeney ni seorang tokoh bahasa, tokoh linguistik, tokoh mungkin juga dia kita boleh anggap sebagai antropologis, mungkin juga kita boleh anggap dia sebagai seorang sosiologis, sebab dia bukan saja bercakap tentang bahasa, sastra, tapi dia bercakap tentang budaya. Dia bercakap tentang hubungan antara contohnya macam kampung A dengan kampung B, ada hubungannya. So dia banyak bercakap tentang ini, perkara-perkara ini. Tetapi dalam konteks sekarang ya, maksud aku sekarang ni kita mengenang 10 tahun. Tetapi sepanjang 10 tahun ini, sekali sahaja, sepanjang pengetahuan aku lah, sekali sahaja nama Amin Sweeney ni diangkat di Malaysia. Maksud aku iaitu buku ni lah. Kalau kita lihat ya, tajuk dia Setting of the Story Straight, Amin Sweeney, Malay Culture and the Malay World. Ni. Siapa yang terbitkan? Ini diterbitkan oleh Institut Kajian Etnik. Penulis dia James T. Collin, Prof James T. Collin lah. Ini agak well known lah kalau mungkin kalau orang tahu kan berkenaan dengan kajian bahasa ni, linguistik kan. Even kalau di Europe sekalipun, student-student dia ini yang aku dengar lah, di Goethe University waktu aku ke sana. So ada South Asian Studies. So di South Asian Studies tu dia terpecah kepada banyak. Contohnya ada kajian Melayu, ada kajian Thailand, ada kajian ini kan. Tetapi untuk yang buat pasal pengajian Melayu, dia mesti membaca James T. Collin. Ini adalah teks wajib James T. Collin. Bermakna apa tajuk dia ni? Settling the Story Straight. Setting the Story Straight. Amin Sweeney, Malay Culture and the Malay World. Bermakna ini adalah teks wajib. So itu ditekankan. Malah aku berbincang dengan ada beberapa orang profesor lah sana. Contohnya macam siapa nama dia? Aku tak dia head of department sana, siapa? Angraf. Aku bercakap tentang Amin Sweeney. So dia kata Amin Sweeney adalah antara orang yang paling penting. Aku bercakap dengan Jan van der Putten. Ini sekolah besar begitu. So, tetapi aku agak kesal. Bukanlah aku agak kesal. Even kalau nak katakan obituary, ramai je orang menulis tentang obituary. Tapi aku agak kesal sebab orang Malaysia. Sebab Amin Sweeney ni orang Malaysia. Ya, betul. Tetapi dia warga negara Malaysia. Dia dah jadi warga negara Malaysia. Yang kalau ikut James T. Collin ni yang apa, orang putih yang telah menganggap dirinya Melayu. Begitu. Tapi aku agak kesal sebab kita tidak pernah ataupun tidak ada daripada orang kita, malah mungkin daripada sekolah yang di Malaysia memikirkan tentang Amin Sweeney. Itu aku agak ralat kot. Walaupun mungkin kita tak tercapai. Sebab aku rasa Amir Muhammad pernah menulis tentang Amin Sweeney. Amir Muhammad. Dia pernah menulis tentang Amin Sweeney. Siapa lagi ya yang pernah menulis tentang Amin Sweeney? Aku rasa setakat ini yang aku tahu Amir Muhammad lah pernah menulis tentang Amin Sweeney. So takkan itu saja gitu. Sebab aku berkenalan dengan Amin Sweeney agak lewat daripada seorang kawan lah, saya Yuti. So dia mengenalkan, dia kata Amin Sweeney ni best, ada banyak perspektif sastra yang menarik untuk Amin Sweeney dibaca. Macam mana Amin Sweeney ni try untuk counter idea kolonial. Lepas tu dia menceritakan juga macam mana Amin Sweeney ni berutus surat dengan R.O. Winstead. Tapi berutus surat tu adalah kritik mengkritik antara sesama lain. So itu menarik sebenarnya. Cuma bukan kekesalan lah. Aku nak katakan kekesalan, aku rasa agak exaggerate, tapi aku rasa macam aku agak ralat sebab tidak pernah masuk dalam sebuah perbincangan tentang Amin Sweeney ni yang lebih intens. Bukan di Malaysia saja, di Brunei malah di Indonesia sekalipun dia kurang dibincangkan. Aku kalau nak tanya aku kenapa, aku pun tak pasti kenapa. Aku rasa persoalan ni adalah satu persoalan yang penting lah. Sebab bila kau cakap kau bertemu dengan Amin Sweeney ni agak lewat, sama juga macam aku. Aku pun sebenarnya tak pernah tahu, tak pernah kenal dan tak pernah dengar pun nama Amin Sweeney sehinggalah aku berjumpa dengan Prof Samsul.
So masa aku sembang dengan Prof Samsul tu macam kau juga, kau ada kata tentang kekesalan. Jadi Prof Samsul pun kata lebih kurang macam itulah. Kekesalan dengan sama ada dengan institusi ke, ataupun dengan masyarakat ke, ataupun dengan negara sendiri ke, memandangkan Amin Sweeney adalah warga negara Malaysia. Tetapi Prof Samsul kata Amin Sweeney ni tak pernah diangkat sebagai salah satu daripada tokoh penting di dalam menyumbang khususnya kepada ilmu, sastra, bahasa dan budaya. Dan itu agak menarik. Aku rasa betul jadi kekesalan kau tu aku rasa logik lah. Sebab aku agak menarik juga. Sebab bila aku baca bila aku baca intro Hikayat Abdullah kan, yang 3 jilid tu, dia menyatakan kekesalan tau kat situ. So tapi aku tak tahulah sama ada aku nak berlapik ke apa kan, tapi dia menyatakan kekesalan. Banyak kekesalan dia. Bukanlah banyak, tapi ada satu kekesalan yang dia rasakan macam seolah-olah dia tidak minta dihargai sebenarnya. Tetapi masalah institusi tidak menghargai benda tu. So itu yang agak dia rasa macam kesal lah sebenarnya. Okey, sebelum kita sambung kita punya perbincangan ni, aku rasa elok juga kita bagi tahu siapa-siapa yang mendengar. Kau memang lebih tahu tentang Amin Sweeney daripada aku lah. Oh, tak begitu. Betul. Kau lebih banyak membaca tentang Amin Sweeney daripada aku. Aku ada baca, tetapi tak sepenuhnya. Dan kebanyakan sumber aku adalah sumber secondary lah, sumber kedua. Orang menulis tentang Amin Sweeney, dan juga beberapa cuplikan lah daripada dia punya macam kertas kerja jurnal macam tu saja. Kan. Jadi dalam konteks ni, kalau untuk penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar yang lebih mahir, yang lebih tahu tentang Amin Sweeney, mungkin dia orang boleh tambah melalui komen ke, ataupun melalui kritik ke, ataupun melalui email kepada Kawah Buku jugalah. Tapi walaupun aku tak tahu sepenuhnya tentang Amin Sweeney, tapi pada masa yang sama kita rasa kan, kita sebenarnya kawan-kawan juga rasa kan, kita perlu mengangkat sosok ni. Memandangkan sosok ni adalah satu sosok yang memberi kontribusi dan sumbangan yang besar, khususnya di dalam persoalan bahasa, budaya, dan juga sejarah sendirilah, khususnya untuk bahasa Melayu sendiri dan sastra Melayu. Satu hal aku rasa perlu diangkat sosoknya. Satu hal aku rasa perlu diangkat karyanya. Sebab aku rasa karyanya ni lagi penting. Sebab kalau sekarang pergilah pelosok mana sekalipun, karya ni susah untuk kau dapat. Misalnya kalau kita nak cari The Ramayana and the Malaysia Doplay, sangat-sangat susah nak dapat. Even di UKM kita belum tentu ada. Begitu. So sebab The Ramayana and the Malaysia Doplay. Ramayana and the Malaysia Doplay. The Malaysia Doplay. Okey, alright. So ini benda yang satu, kalau orang Indonesia panggil langka lah. Tapi ini yang satu naskah yang aku rasa macam aku tak baca habis. To be honest, aku tak baca habis. Aku baca separuh sebab aku tak dapat nak grab idea dia. Aku rasa macam terlalu advance kot pada aku lah. So aku tak dapat nak grab. Tapi The Ramayana and the Malaysia Doplay, dia terbit tahun 1972. First guna logo UKM yang lama, yang aku tak jumpa di UKM. Gitu. Aku tak tahu sama ada aku tak jumpa di library PTSL, aku tak tahu. Tapi aku pergi Atma baru ada. Which is di Atma dia ada collection dia lah kan. Tapi kau bayangkan, ini antara naskah yang solid tau untuk Amin Sweeney. Ini naskah PhD dia lah. So dia mengkaji benda tu secara serius, yang benda tu tak banyak, sangat-sangat tak banyak, sangat-sangat limited sebenarnya. Okey, Lok, tadi kau mention salah satu daripada karya Amin Sweeney adalah tentang Ramayana and the Malay Shadow Play. Ya, betul. Sebab kita nak perkenalkan kepada audience kita, kepada pendengar ataupun penonton tentang karya-karya daripada Amin Sweeney ni. Boleh tak kau huraikan intipati daripada Ramayana and the Malay Shadow Play ni? Macam aku cakap tadi, sebenarnya aku tak sempat untuk habiskan macam mana apa intipati dalam Ramayana dan Malaysia Doplay. Tapi yang aku dapat kongsikan adalah sebenarnya research tu dia buat di Kelantan sebenarnya. So macam mana dengan wayang kulit, so macam mana penceritaan yang dipaparkan, dimanifestasikan melalui wayang kulit tu. So ini dia ada perbezaan-perbezaan yang banyak, especially kalau wayang Jawa. Lepas tu wayang kulit sendiri, dan macam mana setting-settingnya. So ini kita nampak seolah-olah benda ni
macam sastra juga. Pada contohnya ini macam kelisanan, sastra lisan lah. Sastra lisan. Tapi pada masa yang sama juga pendekatannya tu sangat antropologis. So ini yang aku memikirkan. Aku rasa Amin Sweeney ni something juga. Maksud aku something ni dalam arti kata dia bukan saja berkenaan sastra, bukan saja tentang kelisanan, bukan saja tentang kebudayaan, tapi dia juga seorang ahli antropologis yang aku rasa solid lah. Sebab ini pendekatan antropologis kan. Betul. Kalau kita tengok etnografi lah etnografi. kan. So itu yang aku rasa macam aku agak teruja bila aku baca sedikit, aku agak teruja macam mana dia mengulas benda ni kan. So ini benda budaya kan. So macam mana dia menggabungkan ketiga-tiga elemen ni, kelisanan, budaya, even aku rasa aesthetics. Sebab nak buat patung-patung tu itu bukannya turun dari langit. Itu memerlukan satu praktis. Bakat kena ada, praktis satu hal. So benda-benda begini aku rasa benda ni aku tak pasti sekarang. Tapi hari tu aku tak pastilah ada orang buatnya lagi. Tapi aku ada jumpa beberapa orang, especially ada kawan dari Tumpat. Dia masih, dan dia mengenal Sweeney. Maksud aku, dia orang muda, sekitar 30-an, 35 ke bawah. Aku cakap tentang Amin Sweeney, dia kata dia kenal. Sebab waktu dia kecil, Amin Sweeney ada. So bermakna ada continuity Amin Sweeney terhadap perkara benda ni. Saya tak rasa menarik. Dan dia pun kahwin dengan orang Kelantan kan? Ya. Pada awalnya lah kan. Lepas tu dia isteri ni pertama dia tu isteri kan? pertama. Cuma Kelantan. Itu yang ni lah yang aku rasa, apa kalau kita bercakap tentang sumbangan kan Koi, aku rasa sangat banyak. Tetapi mungkin kalau apa yang kita tercerap, maksudnya apa yang kita ada, mungkin itu saja yang kita boleh ulas. Tapi mungkin ada benda-benda lain yang kita tak tercapai. Misalnya kita tak tahu sama ada lagi ke penerbitan Amin Sweeney yang dia tengah usahakan, misalnya gitu kan. Kertas kerja dia yang tak sempat dipublishkan, itu kita tidak tahu. Boleh jadi saja ada idea-idea yang baru. So itu sebenarnya aku tak dapat nak ni lah, walaupun aku ada kontak dengan Puan Sastri kan berkenaan dengan perkara ni. So itu aku tak dapat pastikan. Cuma apa yang aku boleh ulas lebih lanjut, bukanlah lebih lanjut, tetapi mungkin juga ini adalah perkongsian sepanjang aku membaca Amin Sweeney. Berkenaan especially tentang 3 jilid lah hikayat Abdullah ni. Ini aku rasa ini kan? Satu, dua dan 3. Ini yang aku rasa antara masterpiece lah. Dengan ada satu lah pucuk gunung es yang hijau ni. Aku rasa ini antara masterpiece lah sepanjang ini gunung es. Kan? Pucuk gunung es. Dan ini karya lengkap Abdul Qadir Munshi jilid 3. Ini jilid 2. Ini jilid 2 dan ini jilid 1. 3. Dan sebenarnya orang kata lah yang ini paling susah lah untuk didapat. Betul. Ini sangat susah. Sebenarnya aku banyak kali ke Indonesia. So memang perkara ini memang agak susah lah untuk dapat. Yang jilid 2 tu Jilid 2. Aku tak tahu kenapa sebenarnya susah untuk dapat kan. Tapi sepanjang memang agak susah lah. Even di library, kadang-kadang di library tidak ada. Contohnya macam hari tu aku ke Jakarta, aku pergi ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional pun tak ada. Jilid 1 dengan jilid 3 ada, tapi jilid 2 ini antara yang paling susah lah. So dia ada menjelaskan tentang puisi, cerita. So ini yang aku menarik aku kata macam dia saja bukan saja menggunakan pendekatan tu lah, antaranya metodologi dia lah. Aku rasa power lah. Sebab kalau kita buat research kan, it's okay kau ada masalah terhadap, bukanlah it's okay kau ada masalah epistemologi ke, itu bukan soalnya. Tapi mungkin kalau epistemologi ni kau dapat, tetapi mungkin kau tak gali dengan baik. Itu saja. Kemudian ontologi juga mungkin saja ada kekurangan. Tetapi bila metodologi, itu problem besar kan. So aku perhatikan dalam hikayat Abdullah ni, karya lengkap ni, aku perhatikan bagaimana metodologi. Sebab waktu aku tengah writing aku punya thesis dululah kan. So aku tak buat, sebenarnya bukan aku buat sastra, tapi aku buat pasal sport sociology kan. Tapi bila aku tengok macam mana metodologi Amin Sweeney ni, ini aku rasa macam dia membuka aku punya dia macam membuka aku punya kepala kan, yang power lah Mamat ni. Gitu. So antaranya aku rasa dia menterbalikkan logik kolonial tu. So kalau mungkinlah ada kawan-kawan tahu kan tentang ilmu kolonial kan. Maksud aku macam mana kolonial ni setting di tanah Melayu. So benda tu ini jugalah aku cuba memperkenalkan buku ni lah.
Buku ni tajuknya Colonialism and its Form of Knowledge, The British in India lah, daripada Bernard Escon. Bernard Escon ni dia explain lah macam mana kolonial. Sebenarnya aku tak tahu sama ada benda tu disengajakan atau macam mana, setting tu disengajakan atau tidak kan. Tetapi macam mana colonialism ni dia menyerap masuk ke dalam kebudayaan masyarakat India waktu itu. So dalam Bernard Escon ni dia ada cakap pasal dia ada cakap tentang modality lah, colonialism modality. So dia ada pecahkan banyak. Dia ada pecahkan banyak, tapi dia ada pecahkan ke 6 perkara. Contohnya macam the historiographic modality, observation modality atau travel, survey modality, enumerative modality, museology modality dan surveillance modality. So benda ni dia macam mana Bernard Escon ni menjelaskan tentang macam mana colonialism setting semua ni. Contohnya kalau kita bercakap tentang macam mana letaknya, kalau kita baca Hirschman kan misalnya kan, census, macam mana census tu diguna. So itu yang kita guna sampai sekarang kan. So itu kita bawa benda tu. So ini agak penting. Tetapi dalam konteks sastra, Amin Sweeney dia membongkar, bukan dia membongkar penipuan tau. Aku tak kata penulis-penulis lama, kolonial lama macam Winstead menipu. Aku tak kata begitu. Tapi macam mana dia membongkar penulisan-penulisan lama yang dia kata ada saduran daripada nilai Eropah. Itu aku rasa brilliant. Tapi yang ini aku rasa aku boleh komen sikit lah sebab aku baca. Aku rasa kau punya term tu bukan penipuan tapi saduran. Aku rasa mungkin lah, aku tak tahu kau setuju atau tak. Mungkin satu istilah yang kita boleh gunakan adalah penyelewengan lah. Aku tak tahu kau setuju ke tak. Itu aku rasa tepat lah. Sebab memang ada beberapa sebab Amin Sweeney kan dia bahagikan antara manuskrip dan juga dengan edition yang dah edisi yang diprint lah. Diprint dan diterbitkan. Betul. Tapi sebelum edisi tu diterbitkan yang dinamakan edition, dia ada manuskrip dia. Jadi rupanya kan, aku rasa kau pun dah baca. Aku baca yang dalam dalam yang pertama, yang jilid pertama lah. So jilid pertama ni dia membongkarkan ke semua penyelewengan yang dilakukan oleh penulis-penulis kolonial. Dan kita perlu buka ruang lebih luas, bukan saja British tapi Belanda. So ini yang aku rasa aku pada pandangan aku kan, ini kau telanjangkan orang ni. Itu. So macam mana lagi satu, kalau dia pembuktian dia tu bukanlah tak valid, tak kukuh kan. Dia sediakan dan dia banyak merujuk. Ada satu yang aku rasa sangat penting untuk kita tahu. Nama dia Ian Proudfoot. Dia memang ada banyak Ian Proudfoot ni antara orang yang paling mustahak. Sebab apa? Sebab dia menyusun semua karya-karya yang wujud pada waktu itu. Maksud aku dari zaman penjajahan lah. So dia menyusun semua. Berapa banyak karya, berapa banyak yang daripada sana, maksud aku daripada Eropah, masuk ke sini, berapa banyak ahli bahasa. So ini penting. So ini yang Amin Sweeney, dan aku sangat appreciate. Sebab apa? Ini tugas, contoh daripada 1800 hingga ke 1900 banyak karya. Kau kena perhatikan satu persatu. So ini tugas dia yang kira dia macam apa tau. Amin Sweeney ni macam detektif lah. Itu detektif, betul. Ataupun macam forensik. Yes. Dia kira expert forensik sastra lah. Kalau James T. Collins dia menyatakan detektif. Amin Sweeney ni detektif. So aku agak setuju lah. Sebab dia bukannya, kalau kita tahu skop tugas detektif ni, dia macam menyiasat kan. So Amin Sweeney ni menyiasat asal usul tu. So itu aku rasa agak teruja lah. Aku teruja nak tahu, sebab aku boleh guna istilah menelanjangkan kot. Dia telanjangkan ke semuanya kot. Penyelewengan tu. Lepas tu ada dan dia ni sebenarnya joker lah. Dia ni pelawak juga sebenarnya. Sebab kalau kau tengok nota-nota kaki dia tu ada yang benda-benda yang lawak kan untuk dibaca. So itu aku rasa menarik lah. Cuma pada aku metodologi dia ni aku rasa sangat brilliant kot. Sebab pertama sekali, macam mana dia terbalikkan logik. Satulah. Kedua, macam mana dia pergi kepada benda sumber-sumber. Bukannya aku nak sumber-sumber asli satu hal lah, tetapi sumber-sumber yang betul-betul premier. Especially kalau kau tengok macam mana
macam mana dia boleh katakan Hikayat Abdullah sendiri yang ditranslate ataupun yang dibuat sendiri oleh orang Melayu, itu sendiri adalah saduran. Itu benda yang aku rasa Kasim Ahmad kot buat. Dia kata Kasim Ahmad pun terpengaruh dengan saduran. So itu aku rasa macam real Muhammad ni. Gitulah. Loh, tadi kau ada gunakan istilah yang aku rasa agak menarik lah. Dan memeranjatkan juga. Yalah, iaitu menelanjangkan, membogilkan, menelanjangkan. Aku teringat bila kau sebut benda tu, salah satu daripada rencana dalam sebuah jurnal lah yang ditulis oleh Amin Sweeney sendiri. Dia menggunakan bahasa yang lebih kurang sebegitulah. Kan, yang ada kesan-kesan yang boleh memeranjatkan. Dia gunakan istilah berdasarkan kepada peribahasa Melayu lama, iaitu mulut disuap pisang. Minta maaf ni bahasa dia agak kasar sikit, tapi ini teks yang sebenar lah. Teks yang sebenar. Mulut disuap pisang, pantat dikait onak. Tapi pantat dalam konteks ni bukannya yang kita lah. Yang kita pada waktu tu dia bontot lah. Lebih kurang macam ni lah. Mulut disuap pisang, bontot. Bontot tu dijolok dengan duri. Lebih kurang macam tu. Kan? Jadi istilah tu dia gunakan untuk memperikan bagaimana bijaknya Abdullah Munshi menulis Hikayat Abdullah. Kan? Jadi maknanya macam kau cakap tadi kan, kau ada terangkan tentang banyak sarjana-sarjana termasuk sarjana tempatan yang tidak membaca dengan teliti. Kan? Dia tak memahami konteks tulisan pada zaman itu, yang mana ia mempunyai kiasan, ia mempunyai yang tersirat, dan ia mempunyai strategi-strategi yang tertentu. Terselindung lah. Yang terselindung. Jadi dia menggunakan satu peribahasa untuk memperlihatkan mulut disuap pisang, bontot dijolok dengan duri. Digunakan cara sedap pula. Okey, cara Abdullah Munshi mengkritik penjajah. Okey, apa komen kau tentang kaedah yang digunakan oleh Amin Sweeney untuk membongkar cara bagaimana bijaknya Abdullah Munshi menulis di dalam mengkritik penjajah? Aku rasa itu perlu dirujuk kalau begini kan. Dalam buku yang pertama ni dia ada banyak menulis tentang tanggapan-tanggapan sarjana kolonial terhadap Abdullah. So ada mungkin orang yang menganggap bahawa Abdullah ni, Amin Sweeney juga dalam teks ini pun dia mempersoalkan sama ada dia ni tali barut atau apa kan. So kalau di dalam sini dalam muka surat tali barut ataupun bapa kesusastraan model lah. Dia kata bapa atau tali barut. Itu kan. Bapa ataupun tali barut. So ada dia ada menjelaskan tentang itu. So perkara ni pada aku ini yang aku pernah sebelum ni tadi pun aku dah katakan juga macam mana dia menterbalikkan logik kolonial terhadap Abdullah Munshi. So ini sebenarnya kalau kita membaca penulisan Hikayat Abdullah secara satu layer sahaja, bermakna kita akan dapat satu layer sahaja. Dia mengatakan orang Melayu ni malas, raja-raja ni jahat. Kita hanya dapat satu layer sahaja kalau begitu. Kan? Tetapi kalau kita membacanya dengan konteks waktu itu, dengan idea waktu itu, dengan kita tahu siapa yang editor pada waktu itu, kita akan tahu bahawa apa yang ditulis itu adalah saduran. Kerana saduran tu maksud kau? Saduran tu maksud aku bila kau hantar okey kita ambil beginilah teks. Kau hantar satu buku. Buku tu kadang-kadang dia perlu ada editor. Okey. So pada waktu itu orang Melayu belum ramai yang boleh membaca dan menulis. Satu hal. Bermakna kita perlukan satu editor. Bermakna editor ni pertama sekali dia kena pandai membaca dan pandai menulis. Dan waktu itu juga harus kita notice juga bahawa penjajahan di tanah Melayu berlaku, kan? Jadi apa yang dituliskan ni adalah berkenaan dengan orang Melayu. Boleh jadi editor itu menukarnya, begitu kan? Sebab aku rasa apa yang Amin Sweeney buat ini, aku rasa sangat-sangat lengkap. 3 jilid bos, bukannya sikit-sikit ni. 3 jilid dia membuktikan. Jadi boleh jadi apa yang
kononnya ditulis oleh Abdullah Munshi, itu adalah bukannya ditulis oleh Abdullah Munshi. Itu adalah versi editorial ataupun edisi lah yang kita cakap kan. So ini adalah edisi kerana printed edition tu lah yang dicetak, bukan manuskrip original. Bukannya manuskrip original. Okey Lok, kau cakap tadi ada 3 jilid yang ditulis oleh Amin Sweeney tentang Hikayat Abdullah. Dalam ketiga-tiga jilid ini Amin Sweeney cuba untuk membuktikan perbezaan lah, salah satu daripadanya membuktikan perbezaan antara yang original, manuskrip yang tulen, dan juga yang kau kata tadi sebut saduran. Okey, bagaimana proses yang dilakukan oleh Amin Sweeney untuk membuktikan ketulinan dan membezakannya dengan saduran? Aku rasa itu antara ini aku rasa antara yang perkara yang paling penting lah dalam ketiga-tiga buku. Kenapa perlu hanya ada satu hal, kenapa perlunya ada setiap orang yang membaca Hikayat Abdullah ini perlu ada ketiga-tiga buku ni. Okey, pertama sekali aku ambil buku yang pertama sekali, jilid pertama lah. So di sini Amin Sweeney ada menggariskan tentang, pertama sekali adalah catatan tentang teks. So apa yang catatan tentang teks ni adalah dia membandingkan tentang setiap teks-teks yang ada. So di dalam ni kalau kita boleh lihat dia menyatakan dalam jadual B, dia menyatakan contohnya sini edisi cetak huruf 1938 satu, edisi cap batu 1982, dan satu lagi edisi Kasim Ahmad. Okey. So apa yang Amin Sweeney buat? Dia adalah membandingkan ketiga teks-teks ini. Contohnya kalau yang ini dia akan ambil tarikh, misalnya tarikh pada, kalau yang edisi huruf lah, edisi cetak huruf 1838, tarikh sanad 1253. Di sini juga sama juga, dia cakap sanadnya 1253. Yang ini juga sama 1253. Bermakna selari. Okey, dilihat selari. Okey. Tetapi ada beberapa perkara yang sebenarnya berbeza. Jadi ini yang Amin Sweeney menyatakan bagaimana benda ni ada perbezaan. Jika rujukannya adalah ini, contohnya kalau misalnya kita ambil Kasim Ahmad. Jika Kasim Ahmad ini merujuk kepada yang 1952 cap batu ataupun merujuk kepada cetak huruf, bagaimana boleh ada perbezaan? Nah, jadi ini yang aku lihat bahawa adanya perkembangan-perkembangan. Maksudnya adanya penembusan ataupun adanya intervention benda lain, campur tangan daripada penyunting misalnya, ataupun daripada siapa yang menerbitkan barangkali. Itu satu hal. Dan kenapa aku kata kerja Amin Sweeney ni murni? Pada aku murni lah, sangat-sangat murni, sebab dia bukan saja itu, dia membuat lagi perbandingan terhadap manuskrip Jakarta. Jadi bermakna bagaimana jika Hikayat Abdullah ini adalah sebuah karya yang tulen, bagaimana ada perbezaan-perbezaan daripada ini A, B, C, D, E. Bagaimana? So perkara ini yang perlu dibahaskan, dan ini dibahaskan oleh Amin Sweeney. Bukannya, aku rasa macam aku cakap, bukannya sikit sampai 3 jilid. Jadi ini yang aku rasa agak apa ya? Aku rasa agak murni. Malah kosakata jarang. Aku rasa sangat jarang orang mengulas tentang kosakata, perbezaan terhadap kosakata. Ini susah sebenarnya dibuat. Boleh bagi contoh tak? Contohnya macam kosakata agas. Agas tu apa makna dia? Contohnya dia katakan sini okey. Pengertian kata-kata yang dimuat dalam kosakata ini adalah menurut maknanya dalam konteks teks Abdullah. Okey. Bermakna ada perbezaan. Contohnya mungkin saja ada yang tidak difahami oleh editorial, tetapi dia memasukkan, sedangkan penggunaan kata tu salah. Begitu. Dan bila kita orang yang tahu tentang kosakata yang asli, dia akan membaca kenapa benda ini tergantung. Sebab penulis atau editorial ataupun orang yang menulis tentang ini, dia tidak tahu kosakata itu. Kosakata yang digunakan pada waktu itu ataupun kosakata yang digunakan oleh Abdullah sendiri. Jadi ini kan sudah pada aku mencacatkan mencacatkan teks yang sebenarnya sempurna, tapi bila disadurkan seolah-olah tujuannya untuk menyempurnakan tetapi tidak sempurna. Okey, pada waktu tu siapa dia punya penyunting dia tu? Dia kalau ini yang juga agak menarik lah. So ada banyak lah. Tolleson misalnya kan. Tolleson. Lepas tu kalau di Belanda ada Klinkert. Klinkert. So ini yang aku rasa kenapa
perkara ini terjadi. Misalnya antara ada argument Amin Sweeney berkenaan dengan konteks ataupun istilah orang putih. Bagaimana clean cut orang putih ni, kalau kita lihat siapa orang putih ni, kita sudah tahu siapa, which is British lah. Tetapi bagaimana, sebab clean cut ni dari Belanda, so bagaimana dia nak mahu termasuk diri dia ke dalam konsep orang putih tu. Jadi dia terpaksa mengubah istilah tu supaya diorang ni termasuk dalam golongan orang putih tu. Ini kan agak, sebenarnya kalau Amin Sweeney dia ketawa sebenarnya benda tu bila dia buat. Tapi Amin Sweeney joke lah. Dia kata macam ada yang ayat diguna terakhir tu lah, bagaimana pula orang Belanda boleh masuk dalam konteks orang putih. Lepas tu dia tulis kat situ Astaghfirullahalazim. Astaga. So ini pada aku lawak lah. Tetapi itu juga membuktikan bahawa ada sentuhan daripada editorial. So bila sentuhan daripada editorial bermakna itu tidak murni. Jadi so Amin Sweeney ini mencari kemurnian di dalam teks yang seharusnya ditulis oleh Abdullah, tetapi kemudian disunting oleh penyunting-penyunting ini lah. Ya, jadi itu yang aku rasa. So bila penyuntingan bermakna ideanya tu sudah, pada aku sudah larilah. Sebab contohnya lah, kalau macam aku bagi satu ayat pasif dan kau rasa ayat tu tidak sesuai digunakan, bermakna kau ada idea terhadap ayat tu, bermakna itu bukannya idea asal aku lagi. Itu kan sudah idea kau sendiri. Dan benda ni juga banyak kali juga, bukan saja di sini ditulis. Contohnya ada Amin Sweeney menulis tentang satu kolom lah, dalam kolom aku tak ingat kolom apa, tapi dia menulis tentang Derrida, dekonstruksi Derrida atau Deriba. Itu agak menarik juga sebenarnya. So dia membuat satu dekonstruksi, so dia mengulas apa pandangan daripada student dia Will Drex. So Will Drex ni, so ini yang aku rasa Amin Sweeney ni menarik tau. Sebab dia cuba merungkai satu metodologi yang digunakan sehingga kan kita sendiri, bukan kita saja tau, tapi even orang yang bijak pandai macam Kasim Ahmad sendiri pun terpengaruh, sehingga kan dia tidak sedar dia terpengaruh. So terpengaruh dengan karya saduran. So ini yang aku rasa agak menarik. Dan benda itu cuba dimurnikan kan dengan terbitnya buku inilah. 3 jilid ni. Itu yang menarik. So kalau yang ini kita bercakap tentang, ini mungkin untuk introduction ataupun bagaimana dia menelanjangkan lah. Tapi untuk kita lebih tahu lebih detail kedua-dua buku ni. So ini dia menceritakan tentang puisi dan ciri tera. So bagaimana saduran tu berlaku. Lepas tu yang ini juga ini yang terakhir lah. Kan. So ini yang aku rasa betapa mustahaknya karya yang inilah, ataupun Amin Sweeney betapa mustahaknya. Kau menghuraikan tadi tentang suntingan yang dibuat kepada karya-karya asal Abdullah Munshi oleh penyunting. Mungkin aku tambah sikit lah, dan aku nak minta pandangan kau lah. Sebab salah seorang daripada penyunting awal yang Amin Sweeney bekerja sama, in fact yang merupakan majikan dia lah, iaitu Alfred North dan juga kemudiannya Benjamin Casberry. Kedua-dua mereka ni adalah seorang penerbit, tetapi juga diorang ni mubalik Kristian daripada aliran Protestan lah. Jadi daripada apa yang aku baca, khususnya dalam yang jilid 1 lah, yang jilid 1 tu, bila kau cakap menelanjangkan tu, itu pun untuk aku rasa itulah yang dilakukan oleh Amin Sweeney, kerana terdapat beberapa teks bila dibuat perbandingan antara yang asal dengan yang diterbitkan, terdapat beberapa pemilihan kata yang ditukar, dan terdapat juga perubahan kata dan juga penghilangan kata, khususnya apabila menyentuh tentang British, khususnya lah Islam, dan juga kalau menyentuh tentang raja-raja Melayu ataupun orang-orang Melayu, biasanya dibiarkan. Tetapi mana-mana yang dilihat mencacatkan wajah orang putih, Inggeris, itu dihilangkan. Boleh kau bagi komen tak? Nah, aku rasa inilah peranan editorial, kan? Sebab dorang daripada situ. So dorang, aku rasa dorang melihat bahawa
jika kalau Amin Sweeney mengatakan pasal orang putih, dia tidak menggunakan istilah British kan. Dia menggunakan orang putih. So bila dia menggunakan orang putih, so dorang ni sebagai orang putih, aku rasa dorang ni ada termain dengan emosi itu juga. Tetapi bila Amin Sweeney mengatakan tentang yang berkenaan Islam, itu apa semua, kenapa dibiarkan? Aku rasa itu juga ada kaitan dengan bagaimana missionary bergerak waktu itu kan. So tambahan pula Alfred Knott ni, dorang ni missionary, dorang ni siapa, Casberry pun lebih kurang sama. So ini adalah, aku rasa ini adalah satu perkara yang jelas untuk kita nampakkan bagaimana kuasa editorial tu. Satu, kedua, editorial tu pegangan dia bagaimana. So itu juga sebab cuma pada pandangan aku pun juga, apa yang ditulis oleh Abdullah, aku rasa mengikut Amin Sweeney ni, dia melihat bahawa apa yang Abdullah tuliskan tu itu sangat-sangat mendalam. Satu, kedua, hanya boleh dipahami jika dia melihat konteks waktu itu. Dan Alfred Knott, dan waktu dia berlayar ke Kelantan, Alfred Knott tidak ikut kan. So kan bermakna konteks tu Alfred Knott tidak tahu. Betul. So perkara itu berbeza. So Alfred Knott membaca mengikut nada dia yang sudah kembalinya betul. Abdullah ke situ. So ada perbezaan. So bila dianggapkan sebagai ini ganas, contohnya Raja Sana kejam. So dia sudah melihat bahawa kekejaman idea tu bukan, dia membaca yang secondary punya kekejaman, bukannya yang pertama punya kekejaman. So berbeza kan. Inilah kuasa editorial, bagaimana dia nak menokok tambahkan, misalnya untuk benda tu supaya lebih tragis atau lebih kebobrokan nampaknya. Itu semua kuasa editorial. Dan ini bukannya kuasa penulis asal, dia tidak akan menyentuh pasal itu kan. So ini yang aku nampak begitu. Jadi maknanya ada motivasi kolonial lah. Memang dalam konteks itu apabila dia menukar dan juga mengubah daripada teks asal. Ya, dan benda tu sebenarnya kan, aku di awal tadi aku ada jelaskan tentang bagaimana rujukan Amin Sweeney terhadap Ian Proudfoot tu. Jadi Ian Proudfoot ni sekarang ni aku sebenarnya sebelum itu juga aku nak berterima kasih lah kepada Malay Concordance tu, sebab dia sanggup scan buku Ian Proudfoot tu lah. Itu tebal gila babi, babe. So dia sanggup scan, satu. Kedua, dia bagi free. Harga buku tu RM1,000. Ini buku apa? Ian Proudfoot ni dia ada tulis satu buku, dia macam account, dia macam apa, the account of terbitan Melayu daripada 1800 hingga ke ni lah. So itu semuanya judul-judul, senarai judul yang ada sekitar 2,000 judul. Wow, bukan 2,000, sikit. 2,000 judul naskah manuskrip. Okay. So ini bukan sikit. 2,000. Pada aku 2,000 ini bukan sedikit, bukan sikit-sikit lah. So macam mana? Cuma yang dipuji, dan sebenarnya Amin Sweeney sangat-sangat berterima kasih dengan Ian Proudfoot, sebab macam mana Ian Proudfoot mengagih-agihkan, mengkategorikan bahawa ini ada nilai moral daripada sana, ini ada daripada sini. So itu. So ini yang aku rasa sangat berterima kasih lah dengan Malay Concordance tu, sebab benda ni sangat important lah. Tapi aku ada benda tu, dan sebenarnya aku tak pasti lagi sama ada di website Malay Concordance masih ada atau tidak. Tapi kalau ada orang nak, aku boleh je pass. So dia boleh bagi je email ke aku, so aku boleh pass benda tu. Sebab ini sangat-sangat penting. Untuk kau beli buku ni, aku tak rasa, bukanlah, mungkin pada aku tak mampulah, sebab $1,000 Amerika kot. Gila lah. So agak gila. So aku tak tahulah, aku tak mampulah. So begitu pandangan aku, Koi. Itu satu pandangan aku. Jadi kalau dalam konteks apa yang kau cakap tadi, kuasa editorial tadi untuk mengubah. Jadi dalam konteks ini, teks asal daripada Abdullah Munshi yang discover ataupun yang berjumpa dengan berlakunya apa yang kau cakap penelanjangan oleh Amin Sweeney itu terhadap cara bagaimana penyunting kolonial lakukanlah untuk memenuhi dia punya motivasi lah. Motivasi dia kemungkinan untuk mengangkat bangsa Mak Saleh, bangsa orang putih. Jadi kemungkinan itulah. Jadi dalam konteks ni, apa yang kau
huraikan tadi, aku mungkin nak ambil satu lagi contoh yang daripada satu tulisan rencana. Aku tak tahu kau dah baca ataupun tak. Yang penulis tu, aku dah lupa siapa yang menulis tu. Tapi penulis tu dia macam membuat comparison apabila Munshi Abdullah menulis tentang Raffles. Walaupun sebenarnya kita tak tahu sama ada Munshi Abdullah pernah bertemu dengan Raffles ataupun tak. Dalam hikayat Abdullah, dia macam puji-pujian, kan? Tetapi sebenarnya menurut Amin Sweeney, itu yang aku rasa aku sangat tertarik dengan Amin Sweeney sendiri. Kalau kau pengkagum, aku rasa aku pun memang terhisap samalah untuk mengkagumi Amin Sweeney ni, sebab bila aku baca huraian daripada dia mengatakan bahawasanya apa yang ditulis oleh Amin Sweeney tentang yang ditulis oleh Munshi Abdullah tentang Raffles, macam kau cakap tadi, adalah membalikkan logik. Membalikkan logik. Menterbalikkan logik, sebab apabila dia memperikan physical Raffles tu, sebenarnya yang dia nak cakap bukannya puji-pujian, tetapi sebenarnya sindiran. Khususnya apabila dia menggunakan salah satu daripada quotation dalam Taj As-Salatin yang memperikan rupa fizikal macam contohnya dahi dicit, dahi besar, maknanya apa. Dalam hikayat Abdullah dia tulis macam baguslah, dahi luas tu bagus, tetapi bila dia merujuk kepada Taj Salatin, itu merupakan sesuatu yang buruk. Jadi maknanya Sweeney dia telah membongkar, memberi panduan kepada kita lah, bagaimana untuk membaca hikayat Abdullah dengan betul. Satu, aku rasa itu, aku setuju sebab Tajus Salatin ni antara satu kitab yang agak aku rasa kompleks untuk dibaca, sebab terutama pada era aku lah, zaman sekarang kan, sebab benda ni kau perlu tahu pasal macam mana kebudayaan Melayu. Satu hal. Kedua, kau kena tahu macam mana benda tu ditulis, kan, pada era apa, pada event apa, historical momentnya apa. So, satu hal itu. Keduanya kan, sebab itu aku tadi rasa katakan, selain daripada aku katakan dia menterbalikkan logik, satu lagi aku mengatakan bahawa benda ini kalau dibaca selapis, bermakna kita akan mendapat makna selapis. Tetapi jika kita membacanya dengan penuh pencarian terhadap makna-makna yang dia cuba sampaikan, simbolik yang dia cuba sampaikan, kita akan dapat, dan kita akan ketawa sebenarnya. Sebenarnya dia ni sedang menghina bukannya dia sedang memuji. Tetapi sebab orang yang membaca, dia menulis tentang Raffles, dia membaca seolah-olah Raffles dipuji, dan benda tu kita temakan sehingga kan orang menganggap Abdullah Munshi ni tali barut. Sehingga begitu, bermakna berapa kali kita temakan bukanlah hasutan, beberapa kali kita temakan dogma-dogma sebegitu daripada teks yang diselewengkan, teks yang selewengkan. So bermakna sehingga kan orang yang bijak pandai macam Kasim Ahmad sendiri pun larut dalam benda tu. So itu yang aku rasa. Sebab aku rasa Kasim Ahmad dia tak baca Amin Sweeney. Aku memanglah, sebab mungkin era Kasim Ahmad tu berbeza. Even Hill sendiri pun dia ada juga menulis kan, tapi dalam bahasa Inggeris. Bermakna kita sudah ada banyak sumber daripada hikayat Abdullah tu sendiri. Cuma aku bukannya menindakkan usaha Kasim Ahmad ataupun orang yang menulis tentang ini kan. Aku rasa okey juga. Tanpa karya ini tidak akan hadir. Gitu kan. So cuma yang menyebabkan aku ni agak dipanggil terkesima kot terhadap Amin Sweeney ni, sedetail apa, macam mana sedetail dia boleh pergi. Betul. Dia macam forensik lah. Kita banyak kali cakap tentang forensik, detektif sangat-sangat banyak. Tetapi kau kena lihat dia bukan sahaja menyentuh tentang bahasa, tetapi dia melihat konteks dan budaya pada waktu itu. Ini yang aku sangat-sangat puji. Aku sangat-sangat angkat sebab apa? Dia banyak menyentuh tentang itu. Dan dia menyentuh, tetapi dia menunjukkan bukti yang kukuh, sangat-sangat kukuh terhadap perkara itu. Sebab itu dia banyak berterima kasih terhadap orang-orang. Kalau kita lihat, inilah introduction dia memang banyak terima kasih pada orang, tapi ada sumbangan-sumbangan yang penting lah. Contohnya macam Edebal Galop, macam mana dia sangat berterima kasih sebab membaca teks ini, macam mana dia berterima kasih kepada Jan van der Putten menyediakan ini. So ini aku rasa dia punya karya ni bukan sahaja satu hal dia tulis sendiri, tetapi
dia berterima kasih kepada sumbangan-sumbangan orang lain. Bermakna ada orang lain tahu juga perkara itu, tapi tidak ditulis. Begitu. So ini yang aku rasa perlulah. Pada aku mustahak kot. Amin Sunni ni sangat mustahak untuk kita, kalau orang nak belajar tentang sastra Melayu ataupun Hikayat Abdullah atau hikayat-hikayat lain kan, dia perlu membaca ini. Satu, untuk membuktikan macam mana benda tu adalah asli atau tidak, pertama. Kedua, untuk orang yang belajar tentang antropologi atau sosiologi, pendekatan yang Amin Sweeney ni juga buat adalah dia sudah menyediakan satu metodologi yang lengkap bagaimana untuk kita melihat kembali negara ni. Dalam konteks apa? Macam mana? Sebab kita tak boleh mengelak bahawa kebanyakan teks-teks yang kita dapat ataupun yang ditulis adanya versi-versi kolonial. Betul. Itu sangat penting lah, sebab benda ni sebenarnya sedang dikembangkan di Malaysia. Ramai orang menyentuh tentang ilmu kolonial kan. Tetapi bagaimana benda ni perlu dikembangkan dalam konteks sastra. Aku rasa itu agak mustahak lah. Dan aku rasa kalau aku sendirilah, kalau Amin Sweeney berterima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang lain, aku sendiri sangat berterima kasih kepada Amin Sweeney. Sebab untuk aku, orang yang bukan daripada bidang bahasa, bukan daripada bidang sastra, bukan daripada bidang filologi ataupun linguistik, tetapi telah diberi semacam satu panduan, khususnya untuk membaca karya-karya sastra dan tradisional Melayu, baik yang tulisan ataupun yang lisan. Dialah kalau aku nak berterima kasih macam mana nak memahami teks-teks Melayu tradisional ni, memang aku rasa aku berterima kasih kepada Amin Sweeney lah. Dan betul, sebab aku contohnya macam Pak James tulis ini petikan dari Amin Sweeney tau. Pembaca harus hati-hati, jangan terlalu berpegang pada versi narator begini. Bermakna dia menganggap bahawa kau kena hati-hati. Kadang-kadang ada penceritaan ni adalah ditambah-tambah, ada benda ni diubah, dia entah dari sumber dari mana, ini dari mana. So begitu. So ini yang aku rasa menarik, dan benda ni juga apa yang contohnya lah. Okay, aku bagi contoh dia ada dalam buku yang lain lah, bukan Hikayat Abdullah, tapi dalam Malaysia Doplay, Author and Audience. Author and Audience ni antara yang penting A Full Hearing satu lagi. A Full Hearing satu lagi, Reputation on Live pun penting juga. Dan sebenarnya pada aku semua buku dia penting. Betul. Tapi Author and Audience tu antaranya lah. So macam mana Author and Audience tu kan dibincangkan. So macam mana juga penceritaan, contohnya dia ada menceritakan tentang wayang kulit kan. So macam mana penceritaan tu turun daripada generasi ke generasi, apakah sama? So ini agak menarik jugalah. So macam mana dengan Tok Dalang dengan juga dia punya murid. So lain dia punya version, pastinya akan lain dia punya version, tetapi macam mana diorang menghubungkan itu agak penting. So ini yang aku lihat Amin Sweeney ni, dia selalu menekankan bahawa setiap naratif ataupun setiap versi perlu dilihat semula, perlu dibongkar semula untuk melihat balik apakah ini adalah versi yang asli ataupun yang ini adalah versi yang sudah berkecamuk dengan saduran lah. So ini yang pada aku penting lah untuk dilihat. Mungkin aku rasa sebab kau dah sentuh tadi pasal satu buku tadi Reputation Author and Audience, Author and Audience dan juga Full Hearing. Full Hearing. Aku ada satu buku ni, yang ini ni ditulis oleh Donna Amoroso. Sebenarnya satu, aku mendapat nama Amin Sweeney ni daripada Prof Samsul. Tapi satu lagi adalah daripada buku ni juga. Sebab buku ni dia ni menarik sebab dia mengutip kata-kata daripada Amin Sweeney. Tulisan daripada Amin Sweeney. Dia cuba untuk memahami macam mana UMNO boleh menang di waktu kemerdekaan. Ketika kita nak mencapai kemerdekaan, Semenanjung Tanah Melayu pada waktu itu nak mencapai kemerdekaan, ada perlawanan antara grup UMNO, grup bangsawan Melayu dan juga grup KI Melayu. Jadi Amoroso mengutip daripada Amin Sweeney yang dia katakan, itu menarik untuk aku. Salah satu kenapa UMNO menang, kalah grup-grup KI ni, adalah kerana gaya tulisan yang digunakan oleh media UMNO pada waktu tu menggunakan gaya lisan. Sedangkan media yang grup-grup KI ni menggunakan tulisan yang berbentuk moden. Tulisan. Jadi Amin Sweeney menjelaskan
dalam konteks untuk memahami masyarakat Melayu. Itu yang bila Pada kau waktu kata itu. antropologi tu, betul lah tu kan, dia juga seorang antropologis walaupun bukan itu dia punya bidang study dia. Maknanya dalam konteks itu dia melihat bagaimana penggunaan teks dalam bentuk lisan yang digunakan oleh media-media UMNO berjaya menangkap sentimen orang Melayu. Yang ini dia ambil cuplikan daripada satu buku, aku tak tahu A Full Hearing ataupun Author and Audience, untuk menunjukkan bagaimana gaya hikayat-hikayat Melayu ditulis tu yang kemudian diambil oleh media-media daripada UMNO tu lebih berkesan di dalam menarik sentimen masyarakat Melayu pada waktu tu. Sebenarnya Author and Audience tipis saja sebenarnya. Author and monograf Audience dia tu monograf. So dia memang ambil dalam A Full of Hearing. Full hearing kalau macam tu a full hearing lah. Perkara itu kebanyakan Author and Audience sendiri dia tidak membicarakan tentang kalau itu. macam tu a full hearing, tapi nak kena check lah. Aku rasa a full hearing lah. Tapi, jadi dalam konteks ni aku rasa yang menarik, macam aku kata dia memberi panduan lah macam mana untuk aku membaca teks-teks tradisional Melayu dengan lebih tepat. Yep. Itu yang aku rasa pentingnya kenapa Amin Sweeney ni perlu diangkat. Kan, satu hal. Keduanya aku rasa kenapa Amin Sweeney ni perlu dibaca. Dia angkat satu hal sebagai ketokohannya lah. Tapi satu hal yang paling mustahak sekali adalah dibaca. So ini yang aku sentiasa mengharapkan, bahawa ada usaha-usaha daripada institusi kerajaan atau swasta sekalipun untuk menerbitkan kembali buku inilah, at least inilah. Betul. At least inilah. Walaupun sekarang ni aku rasa ini Gramedia, hak cipta mungkin dari Gramedia kan, tapi aku tak tahulah, mungkin ada kerjasama ke, ada institusi yang cuba bekerjasama untuk menerbitkan kembali. Ini wajib baca lah ni. Betul. Sebab aku rasa sangat-sangat penting lah satu hal. Sebab perkara ni, benda ni sudah mustahil untuk dijumpa. Bukanlah mustahil, ada 1 dengan 3 mungkin senang cari, tapi 2 aku tak pasti. So ini yang aku rasa agak mustahak. Sebab di sini dia bukan saja menceritakan tentang yang kita bahaskan tadi, ataupun yang kita ceritakan tadi tentang bagaimana ditelanjangkan kolonial, macam mana dia membuat perbandingan, tapi di sini juga dia menceritakan tentang pasal puisi dengan cerita, macam mana perbezaan-perbezaannya. So ini yang aku rasa, dan ini kalau dilihat ya, macam mana Singapura terbakar ada di sini. Betul. Syair Singapura terbakar. So macam mana benda ni juga, macam mana perkara ni seolah-olah dia menganggap juga adanya teks dasar, dan bila dia cakap ada teks dasar bermakna adanya teks saduran. Asal ini yang aku rasa agak aku rasa agak menarik lah. Walaupun kalau mungkin lah dia tak ada gambar satu hal tak ada gambar lah, semuanya serba teks. Tapi ketekunan Amin Sweeney ni Hebat lah. Dan kalau siapa yang dah baca buku ni boleh melihat kerincian dia. Teliti, sangat-sangat teliti. Disiapkan dengan gambar-gambar. Ni syair Kampung Gelam Terbakar, litografi. So macam mana benda ni? Cuma yang dia ada kekesalan. Dia menulis tentang ada juga kekesalan. Dia kata sebenarnya di tanah Melayu sangat-sangat banyak manuskrip. Tetapi bila sekarang ni lah dia ada tulis dalam, ada satu diterbitkan dengan Horizon aku rasa. Tadi aku tak ingat tapi tadi pagi aku ada baca jugalah sedikit. So dia kata ada manuskrip yang dijual. Bermakna kita tidak menghargai dia kata. Kita tidak sangat-sangat menghargai manuskrip tu. Kita hanya tahu macam mana benda ni. Kita menganggap manuskrip ni tidak berguna. Gitu. So ini dia agak menyatakan kekecewaan dia lah. Dia kata di tanah Melayu ataupun di Kepulauan Melayu sangat-sangat banyak manuskrip. So itu. Tapi sepatutnya institusi lah, khususnya pemegang khazanah ilmu ni, kan, negara kan, sebagai pemegang khazanah ilmu ni, mengambil inisiatif untuk mencari dan mengumpulkan manuskrip lama. Itulah. Tapi akan ada masalah juga bila dia sudah mengumpulkan. Masalahnya siapa yang ingin menterjemahkan? Itu juga ada satu masalah lagi, kan? Sebab mungkin ada orang boleh terjemah, tapi apakah penterjemahan tu akan memberi makna yang sama terhadap makna yang sebenar? Itu juga kan, itu juga kita membimbangi. Sebab kalau kita baca Roland Barthes pun kadang-kadang dia memikirkan, dia kata bila buku dia diterjemah, dia kata ini bukannya naskah asli aku, ini naskah asli terjemah. So itu juga agak problem. Dan banyak perkara lagi lah. Cuma untuk, bukan asas lah, tapi untuk institusi yang ada idea terhadap untuk menerbitkan balik, mungkin
Itu lebih mustahak kot. Bukan saja dalam konteks Malaysia. Oh, satu lagi aku nak bagi tahu juga kenapa buku ini diterbitkan di Indonesia. Kita tahu. Tetapi bagaimana Amin Sunni boleh menyelaraskan bahasa supaya Indonesia faham dengan Malaysia faham. Itu tugas yang sangat-sangat sukar. Oh, kau rasa macam tu ke? Come on. Sebab aku sendiri aku rasa aku tak ada masalah untuk memahami buku-buku. Aku tak ada masalah. Indonesia. Aku to be honest, aku lagilah tak ada masalah. Mak aku orang Indonesia. Kan? Tetapi yang aku puji adalah bila kawan-kawan aku, kau adalah kawan. Okey, kita tak payah ambil jauh lah. Kan lah. Dia membaca, dia faham. Padahal benda ni ditulis dalam, bagaimana dia nak, bukanlah ditulis dalam bahasa Indonesia, dia ditulis dalam bahasa Melayu. Tetapi macam mana dia menyusun setting tu supaya Indonesia dan Malaysia faham. Indonesia, Malaysia, Brunei maknanya faham. Mencari keharmonian, balance, keseimbangan antara bahasa Melayu versi Malaysia dan bahasa Melayu versi Indonesia Dengan Brunei. Itu yang kita tak boleh ni. So macam mana dia boleh setting begitu? Itu memerlukan kosakata, satu kosakata yang betul. banyak, kaya dengan kosakata. Satu lagi mungkin kata hubung yang banyak, yang boleh digunakan oleh semua orang, yang neutral sifatnya. So 3 jilid bos. 3 jilid lah. 3-4 jilid. Bukanlah ini lagi. Ini puncak tebal ni. So aku nak tanya, aku tidak tahu ada tidak berapa? 838 muka surat. Aku tidak tahu ada tidak penulis Malaysia atau Indonesia. Aku tahulah dulu adalah. Aku tidak tahu sekarang ada penulis Malaysia atau Indonesia yang boleh buat sebegini. Dulu kita ada sini siapa, Sultan Takdir. Kita boleh faham juga kan. So ada lagi beberapa orang, contohnya macam Nukulis Majid. So dia menggunakan laras bahasa yang lebih kurang sama. So kita juga boleh faham. Tapi diorang menulis dalam 1-2 buku atau 1-2 monograf. Amin Sunni, Tuhan, dia menulis begini dan tidak ada, aku rasa barangkali tidak ada komplain daripada sesiapa, baik di Malaysia atau baik di Indonesia, tentang laras bahasa tu. So kesesuaian dia tu, ini satu, kau dah menyusun satu benda yang murni. Kedua, kau menyesuaikan dengan selera pembaca. Itu susah. Sebagai seorang penulis, bagi seorang penulis, cuba tanyalah penulis, apakah dia boleh buat begitu? Aku rasa tak, susah. Pemurnian teks. Aku terlintas tadi pemurnian teks yang dilakukan oleh Amin Sunni lah, untuk mengembalikan yang hak pada tempatnya. Itu solid lah. Itu solid. Dan dia merentasi batas negara kot pada aku. Itu satu lagi yang menarik itu, aku rasa itu adalah antara kelebihan dia lah. Sebab dia pun, kalau tak silap aku, dalam aku baca ada satu tulisan tu, dia claim diri dia sebagai Kelantanis speaking Malay. Sebab dia memang boleh kecek Kelantan. Boleh kecek Kelantan macam orang Kelantan juga. Itu menarik sebab aku pernah jumpa seorang student dia, student lama dia lah, Prof Ainun, Prof Ainun Muhammad. Ainun Muhammad. Okay. So Ainun Muhammad ni yang apa tu? Yang bekas buku. Bukan Ainun Muhammad ni. Haji Inun, bukannya Ainun Muhammad, Inun, Haji Inun Saharudin. Sorry, bukan Ainun Muhammad, sorry aku terkeliru. Inun Saharudin. Inun Saharudin, Prof Inun ni dia dulu dekan di UMS. Okay. So aku pernah bercerita waktu tu aku di Jakarta dengan dia. So aku beritahulah, Prof, saya minat dengan supervisor Prof. Siapa dia kata? Amin Sunni. Oh, lawak tu. Dia cakap Amin Sunni sendiri pelawak. Sebab pernah satu hari waktu Haji Inun muda, dia cari supervisor. Tak ada supervisor. Tiba-tiba dia dengar orang macam membaca mantra. Rupanya tengah main wayang kulit. Amin Sunni tengah main wayang kulit kat bilik. Tak dalang. Lepas tu dia masuk, dia ketuk-ketuk. Lepas tu Amin Sunni kata, "Mu nak gapo?" gitu. So itu dia kata agak lucu lah. Tetapi apa yang Amin Sunni buat adalah dia mengajar bagaimana mengumpul data terhadap student-student dia waktu degree. Itu brilian. Dia kata kau kena bawa, tak kisahlah, yang penting kau suruh orang tu bercerita. So kau tak kisah kau bawa apa sekalipun gini. Dan itu agak berjaya lah, kiranya berjaya. Dan kalau kita baca, sama juga aku pernah membaca satu thesis Prof Saiful Bari. Lebih kurang enggak dia punya ni, cuma Saiful Bari buat dengan Brzezinski, Vladimir Brzezinski kan, tentang
benda ni juga. Dia cerita pasal Pak Pandir. So aku agak menarik juga tengok macam mana metodologi Saiful Bahari. Cuma seakan-akan sama, tetapi sebenarnya ada perbezaan sedikit lah, terutamanya teknik kumpul data tu. Tapi best lah. Aku rasa benda-benda begini yang kita jarang sentuh. Kan? Kita selalunya terfokus kepada apa yang dianggap sebagai kuantitatif dengan kualitatif. Sangat bidiri lah pada aku. So sempit. Okay. Kalau bincang dengan Locke pasal Amin Sweeney ni kan, memang tak habis lah. Sebab dia bukan saja pengkagum kepada Amin Sweeney, tetapi juga kalau Locke ni pandai main bola tau. Dia Sabah punya player tau. Masa sekolah dulu. Memang terror main bola. Jadi dia punya baju bola dia tu, aku masa aku first tengok tu, biar betul Mama ni kan. Baju bola dia tu Sweeney. Itu menunjukkan betapa Locke ni begitu mengkagumi Amin Sweeney lah. Jadi kita ada mengkritik tadi kerana tidak ada usaha-usaha untuk mengangkat tokoh besar Amin Sweeney. Tokoh besar ni direpresentasi, diwakili oleh karya-karya dia lah. Dan karya-karya Amin Sweeney ni adalah satu karya yang aku sendiri bila dah baca tu membuka fikiran aku, khususnya untuk aku mula menghargai teks-teks tradisional lama Melayu. Jadi Amin Sweeney lah orang dia yang memberi panduan bagaimana untuk membaca teks-teks Melayu lama dengan lebih tepat. Jadi bila kita kritik orang tak mengangkat karya-karya besar Amin Sweeney dan juga sosok Amin Sweeney, jadi aku nak kena tanya engkau ni, sebab engkau kritik orang, kau sendiri apa yang kau buat untuk mengangkat Amin Sweeney lah? Oi. Okay lah. Sorry terpaksa. It's okay. Tapi aku setuju juga sebab aku rasa apa yang aku cakap pun perlu aku bertanggungjawab kan. Sebab itu aku rasa tanggungjawab diri sendiri. So apa yang aku buat sejak sebenarnya sekarang 2020, sejak 2019, hujung 2019, before pandemic ni lah, COVID. Aku sudah berbincang dengan Prof Samsul untuk aku kata, Prof, tahun depan 10 tahun Amin Sweeney ni gitu. So dia kata, lepas tu kau nak buat apa? Saya nak susun satu buku lah untuk 10 tahun Amin Sweeney. Aku kata begitu. Lepas tu Prof Samsul seperti biasalah, okay, aku buat saja. Begitu. Dia sentiasa supportive kan. So aku kata, okay, boleh, aku buat. And then aku buat. Tetapi aku dengan tidak adanya, bukannya aku membaca Amin Sweeney, tetapi aku dengan kurangnya orang akses terhadap perkara itu. So aku terpaksa tercari-cari siapa yang boleh menulis tentang Amin Sweeney. Tetapi sepanjang pencarian aku sangat bersyukur jugalah ada juga kawan-kawan yang studi menulis. Dan sebenarnya expectation aku terhadap buku tu sebenarnya rendah pada awalnya. Kerana mungkin juga aku punya jaringan tidaklah sekukuh orang lain kan. Sebab aku, satu hal aku ada Diskopi. So Diskopi ni tidak semuanya juga yang boleh, yang terkesan dengan Amin Sweeney. Mungkin ada beberapa yang rajin menulis satu hal. Itu satu hal. Ni. Tetapi aku sangat bersyukur sebab benda tu tersebar secara meluas tanpa aku sedari. Maksud aku, pada awalnya aku memikirkan untuk buat dalam konteks Malaysia saja, menjemput penulis-penulis dalam konteks Malaysia. Tetapi akhirnya disampaikan daripada A ke B, B ke C, C ke D, ada orang lain yang menghantar daripada luar negara. So aku agak, dari mana contohnya Van der Putten sendiri menghantar kertas kerjanya. So aku agak, sekolah besar. Aku agak terkejut. Aku rasa macam teruja kot. Lepas tu Van der Putten sangat berterima kasih sebab dia kata tidak ada orang nak usahakan. So aku seolah-olah macam, besar pula tanggungjawab. Padahal aku nak kecil-kecil je. Aku nak runcit-runcit je pada awalnya. Kemudian aku email Puan Sastri, dan Puan Sastri juga bersetuju, dan dia sudah pun menghantar kertas kerja tu ke aku. Lepas tu ada beberapa lagi, Dr. Mujiza daripada Indonesia juga menghantar. Even dari Jerman menghantar, malah student dia, bekas student dia, Wildrek pun menghantar juga. So aku agak berterima kasih. Tetapi itu kira macam sebunga rampai untuk Amin Sweeney sepenuhnya 10 tahun kan. Tetapi adalah juga kekangan-kekangan, terutamanya COVID kan. Kita tidak boleh mengelak apa kekangan-kekangan dia. Ialah kan dalam keadaan pandemik. So bila aku dah kumpulkan makalah, so ada beberapa makalah lah. Sebenarnya target aku mulanya
janganlah lebih kepada 15 begitu kan. 15 15 makalah artikel kan. Tetapi bila keadaan menekan, so aku rasa semuanya orang terkesan terhadap pandemik ni kan. Jadi yang aku dapat kumpulkan setakat ini ada 9, termasuk aku punya 10, bermakna aku perlu mencari dalam 3 makalah lagi. So adalah kawan-kawan yang aku sudah kontak, tetapi itu nampak gayanya yang menulis untuk Amin Sweeney ni ada yang tersentuh dengan Amin Sweeney ataupun yang pernah bersentuhan dengan Amin Sweeney semasa hayatnya, dan ada pula yang tidak pernah bersentuhan dengan Amin Sweeney semasa hayatnya, dan mungkin orang membaca tentang Amin Sweeney. So itu aku rasa sudah cukup. Tetapi aku tak boleh nak bagi satu expectation bagus sangat ke atau macam mana ke, aku tidak pasti sebab itu adalah kumpulan artikel kan. So bermakna ada perspektif-perspektif yang disentuh oleh orang lain. So begitulah, dan perkara ini juga aku sudah maklumkan kepada Prof James. Sebenarnya dia cuba untuk join menulis juga, tetapi mungkin Pak Jim tapi mungkin ada kekangan-kekangan yang tidak dapat dielakkan, so dia terpaksa menolak, tetapi dia menyokong. Itu yang menarik, menolak tapi menyokong. Dan ada beberapa scholar lagi lah yang dari luar, contohnya dari Hamburg, ada juga menyatakan yang dia sangat menyokong, tetapi maaf dia tidak boleh beri satu komitmen kerana ada kekangan-kekangan gitulah. Dan draft pertama aku rasa sudah siap, tapi aku kena olah lagi balik lah. So maknanya kau adalah seorang yang cakap serupa bikin. Oh boy. so maknanya sebab kau mengkritik tadi orang tak mengangkat Amin Sweeney, tapi kau sendiri memandangkan tak ramai orang mengangkat, khususnya institusi-institusi dalam negara kita. Jadi kau mengambil inisiatif ni untuk menerbitkan sekumpulan makalah tentang Amin Sweeney. Aku menyusun. Dan tapi kau juga memang menulis satu makalah untuk Amin Sweeney. Itu bukan kerja senang tu menyusun tu. Menyusun tu kerja susah. Nak menyusun orang, nak cari orang menulis, betul. keep to deadline. Jadi soalan dia bila akan diterbitkan? Berat soalan. Sebenarnya bila diterbitkan, sebenarnya target aku sepatutnya tahun ini. Tahun ini sama ada sebelum atau selepas. Maksud aku sebelum tarikh 10 tahun Amin Sweeney itu ataupun selepas begitu. Tapi sesuai. Kita bukanlah, sebab itu adalah period dia. Kita bercakap tentang 10 tahun kan. Tapi kemungkinan tajuknya terpaksa ditukar sebab sekarang ini pandemik kan. So banyak orang work from home. So untuk aku usahakan, so aku dah berjumpa juga dengan penerbit kan. So penerbit kata agak susah untuk diterbitkan tahun ini sebab banyak perkara-perkara lagi yang kena queue. So aku mengambil inisiatif untuk aku dah ada email lah. Aku email sidang penulis lah semalam, tapi setakat ni baru seorang yang jawab lah, dan dia tidak kisah untuk diterbitkan tahun depan. Yang penting diterbitkan. Dan aku pula mengambil sikap untuk it's okay kalau diterbitkan tahun depan. Yang penting benda ni aku buat. Itu aku rasa itu lagi mustahak berbanding bila diterbitkan kan. So jangkaan aku lah, kemungkinan dalam bulan 3 atau bulan 4 tahun depan, ataupun insyaAllah kalau lebih awal mungkin dalam bulan 2, aku akan usahakan lah benda tu. Dan sebab benda ni sudah tersebar kan. So aku agak bimbang juga kalau tak jadi. Maksud aku, so di session studies kat di Gotha dah tahu. So di Asian study kat Hamburg pun dah tahu. Malah dia punya director kan, Jan van der Putten director dia. Oh itu reputation, bukanlah satu reputation aku lah kan. So aku kena usahakan sebaik mungkin lah. Dan mungkin kalau ada sidang kawan-kawan kan yang pernah membaca Amin Sweeney juga ingin menulis, aku rasa itu lagi baik supaya kita boleh menambahkan lebih banyak bukan penulisan, tetapi lebih banyak orang yang memberi satu perspektif yang baru terhadap karya. Aku rasa itu lagi bagus. Ataupun dia daripada bidang apa sekalipun, itu lagi okey pada aku lah. Dan itu harapan aku lah. Termasuk mengkritik juga. Termasuk mengkritik. Mengkritik. Sebab kita nak dia hidup. Maksudnya kita bukannya nak dia hidup sebagai fizikalnya, bukan. Tetapi kita nak karya tu hidup supaya dikenang lah. Satu hal dikenang, satu hal dibaca. Paling pentingnya dibaca, dikenang. Dan kemudian terus ada kaedah-kaedah baru ke, mewujudkan ataupun teori-teori baru ke, ataupun penemuan-penemuan baru. Betul. Itu lagi penting lah. Pada aku itu lagi mustahak kot berbanding ni kan. So 10 tahun. Aku rasa 10 tahun tu bermakna kot. Amin Sweeney ni aku rasa meletakkan satu kira satu tingkat yang lain kot dalam satu tanda aras yang penanda aras terhadap sastra Melayu, terhadap metodologi
kajian. Aku rasa itu lah, sebab aku lebih tersentuh dengan metodologi kajian dia kan. Itu aku sangat rinci dan teliti. Rinci dan aku tak pernah jumpa orang sebuat begitulah. Ya, betul. Sama, aku pun. Itu. Aku rasa itu je kot. Okey, kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita menutup, mungkin kita bagi peluang pada tetamu istimewa kita. Bukanlah tetamu. Lok ni. Dia tetamu lah. Kalau dalam siri ni kau kira tetamu ni. Kau resource person, narasumber. Sebagai pengkagum kepada Amin Sweeney yang telah menjelaskan, dan harap-harap kalau orang mendengar ni, orang akan tersentuh untuk mula mencari dan kemudian membaca karya-karya Amin Sweeney lah. So silakan bagi semacam penutup ataupun rumusan ke. Silakan. Sebetulnya aku macam mana, pertama sekali aku ingin minta maaf lah sebab mungkin ada division ataupun ada satu ruang-ruang yang aku tak tersentuh terhadap Amin Sweeney. Sebab pertama sekali aku bukannya filolog, aku bukannya dibesarkan dalam dunia filolog, dan aku bukannya dibesarkan dalam dunia linguistik, sosiologi sukan. So aku ni buat pasal sosiologi, dalam pasal ada sukannya pula. So berbeza. Cuma ya, aku minta maaf jika ada kekurangan itulah. Tapi untuk menutup ni, aku pula membincangkan begini. Sebenarnya untuk membincangkan Amin Sweeney ni tidak perlu ada penutup. Sebab dia sendiri tidak suka penutup sebenarnya. Sebab apa? Aku rasa benda ni biar dihidupkan supaya lebih banyak orang bercakap. Satu, orang bercakap, keduanya lebih banyak orang membincangkan. Itu lebih penting. Kerana kalau kita tengok pun orang selalu cakap pasal tesis dengan antitesis, sintesis, kemudian sintesis. Sama juga begini. So setakat ini aku tidak suka. Lagi satu, aku diajarkan tidak pernah membuat conclusion. Sebabnya kalau benda itu mau hidup, dia tidak perlu ada conclusion. Conclusion ni adalah mematikan perbincangan. So aku tidak ada. Cuma harapan aku adalah semoga selepas ini orang lebih membaca Amin Sweeney kot. Kalau tidak bukunya, aku rasa dia banyak saja menulis di Dewan Sastra, banyak saja menulis di Horizon. So itu kita boleh akses. Aku tidak tahu Horizon sekarang susah nak akses. Aku tak pasti kenapa. Tapi untuk 10 tahun Amin Sweeney ni, aku sangat berterima kasih lah pada semua karya dia lah. Kan? Aku banyak, bukan menyedarkan saja, tapi banyak mengajar aku macam mana untuk lebih telus kot. Satu, untuk lebih telus. Kedua, yang paling penting adalah untuk lebih bertanggungjawab. Itu kot. Itu pada aku sangat mustahak untuk seorang manusia kot. Okey, untuk sebenarnya untuk program siri memperingati Amin Sweeney ni kita juga memang ada menjemput Ibu Sastri lah. Iaitu isteri kepada Amin Sweeney dari Indonesia, untuk memberikan pandangan berdasarkan kepada soalan-soalan yang telah kami kumpulkan dan hantar pada beliau lah melalui email. Dan kemudian beliau akan rakamkan dan menjawab persoalan-persoalan itu di dalam bentuk video. Jadi mungkin kita boleh saksikan video cuplikan dan juga macam insert lah, insert daripada Ibu Sastri, orang yang kita boleh katakan paling dekat lah dengan Amin Sweeney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh Cik Helmi dan Iskandar, kalau saya tidak salah ya, Iskandar Kamel, yang meminta saya untuk membuat semacam video ringkas untuk memberi ucapan selamat kepada peringatan almarhum Profesor Amin Sweeney yang pada tanggal 13 November nanti sudah 10 tahun meninggalkan kita. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang beliau. Bagaimana beliau yang berasal dari Inggris atau England, kemudian bermastautin di Malaysia dan akhirnya meninggal di Indonesia. Jadi ceritanya itu sebetulnya agak panjang, tapi saya ringkas saja. Bahwa itu sebuah petualangan seorang anak muda Inggris yang ingin meninggalkan negerinya jauh-jauh dari Inggris
dan masuk tentara, kemudian dikirim ke Malaysia sebagai tentara Inggris untuk menumpas komunis pada masa itu. Nah, setelah selesai dinas di Angkatan Darat Inggris, beliau malah kemudian berniat untuk menetap, tapi sebelumnya kembali ke Inggris dan masuk Islam di Inggris, lalu balik lagi ke Malaysia dan memulai petualangannya sebagai orang sipil, dan sampai akhirnya ke Kelantan, kemudian melanjutkan pendidikannya, justru menamatkan SMA-nya di Kelantan karena dia ke Inggris itu belum selesai SMA. Kemudian sampai menjadi profesor di bidang sastra Melayu Indonesia, dan tentu saja sempat menyunting seorang putri Kelantan sebelum bertemu dengan saya, dan itulah beliau dikenal sebagai Cik Amin dari Kelantan oleh teman-temannya orang Kelantan, dan selalu bercakap bahasa Kelantan dengan anak-anaknya sampai akhir hayatnya. Dan saya sendiri pernah mendengar ketika beliau bertemu dengan salah seorang penyair Kelantan yang terkenal, Osman Kelantan. Mereka berbahasa Kelantan dan saling bercakap dengan akrab. Nate gilo klate mano. Jadi itulah salah satu yang saya ingat, bagaimana Amin Swini meresapi dirinya sebagai orang Melayu Kelantan. Itulah yang perjalanannya di Malaysia. Kemudian kami bertemu di sebuah seminar pada tahun 99, lalu atas takdir Allah kami menikah dan akhirnya beliau menetap di Indonesia sampai akhir hayatnya. Dan ketika bersama atau hidup bersama di Jakarta, beliau memulai proyeknya mengenai Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, jilid 1, 2, dan 3 itu, yang saya kira itu menjadi satu karyanya yang penting selama hayatnya. Jadi seluruh karya Abdullah disemaknya, kemudian dicarinya dari berbagai sumber di seluruh perpustakaan dunia, dan jadilah 3 jilid Abdullah Munshi itu. Dan memang waktu itu, ketika itu beliau ingin menulisnya dalam bahasa Inggris, tetapi saya memprotesnya. Sudah sekian lama Cik Amin menulis dalam bahasa Inggris, ini saatnya bayar hutang, menulis buku dalam bahasa Melayu. Jadi biarlah orang asing itu yang belajar Melayu untuk memahami karya itu, kalau itu menurut mereka penting gitu. Dan sumbangan beliau yang lain tentu kita semua tahu, mengenai wayang Kelantan, kemudian mengenai kelisanan di dunia Melayu sendiri, author and audiences, dan kemudian Malay World Music. Itu adalah beberapa karya penting Profesor Amin Swini di bidang ini menurut saya. Ya, kalau ditanya soal kepribadiannya Amin Swini, ketika Russell Jones berkunjung ke rumah kami pada suatu kali, beliau mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk menjadi istri seorang Amin Swini, dalam artian yang positif ya. Dia keras kepala, saya juga keras kepala, tapi kami memiliki satu wacana bersama bagaimana kami mengatasi sikap keras kepala kami itu, dan yang mengikat kami mungkin adalah kami sama-sama mencintai bidang ini. Seperti saat ini saya memberikan ucapan selamat ini di tengah-tengah penelitian saya, kerja lapangan saya di Aceh Tamiang. Saya sedang berada ini, latar belakang saya ini adalah rumah Melayu, kerajaan Melayu milik kerajaan Seruai dari Aceh Tamiang. Jadi mohon izin saya tidak berpakaian dengan semestinya. Ini sedang berada di lapangan, jadi macam inilah pakaiannya di lapangan. Tidak dapat bersolek seronok untuk memberikan ucapan ini gitu loh. Ya, sebagai guru, dia itu guru yang baik.
dia akan sangat senang jika muridnya berhasil daripada dia. Sambil berseloroh dia sering bercerita mengapa beliau mau menikah dengan saya, karena saya salah satu ya murid dalam tanda kutip yang berani mendebatnya, dan itu menyenangkan bagi seorang Amin Sweeney. Jadi kita tidak menjadi pak turut menurutnya, dan itu ada pemikiran sendiri. Dan jika seorang murid lebih berhasil dari gurunya, itulah guru yang sebenar-benarnya. Dan kalau dia memberikan kuliah-kuliah, dia membuat bisa menyampaikan kuliah itu dengan sederhana dan mudah difahami, tidak berbelit-belit gitu loh. Dan selalu memberi ruang untuk mengadakan diskusi dengan kita yang dianggapnya sebagai tadi dia tidak mengatakan itu murid, tetapi sebagai mitra atau lawan bicaranya. Dan kecintaannya kepada bidang Melayu itu luar biasa saya katakan, karena dia sampai bisa memutuskan hubungan baik dengan koleganya yang tidak perlu saya sebutkan namanya, karena dia menganggap kolega itu tidak melakukan menghancurkan bidangnya menurut dia. Tapi mungkin itu terlalu ekstrim ya saya kira. Tapi begitulah perasaan cinta Amin terhadap bidang kajian Melayu Indonesia, dan dia akan selalu bersemangat ketika berbicara tentang bidang itu. Saya ingat ketika beliau masih hidup, kami bisa berdiskusi sampai larut malam ketika kami membicarakan tentang bidang ini. Dan pada saat itu saya memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, dan memang menarik karena kami sama-sama di bidang yang sama mengenai Melayu Indonesia, sastra Melayu Indonesia, dan dia adalah guru yang baik. Mudah-mudahan sambutan singkat saya ini bisa memberi sumbangan bagi acara peringatan 10 tahun wafatnya Amin Sweeney, dan ini menggerakkan sarjana-sarjana muda baik di Malaysia maupun di Indonesia untuk membaca karya-karyanya kembali, dan barangkali mendapatkan kritik bisa memberikan sebuah kritikan atau mengembangkan sesuatu ilmu untuk kemajuan bidang sastra Melayu Indonesia. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh Amin Sweeney selain bahwa orang membaca karyanya dan kemudian bisa memberi sesuatu atau memperoleh sesuatu dari karya itu. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat melaksanakan acara peringatan 10 tahun meninggalnya almarhum suami saya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman di Malaysia yang masih mengingat dan mengenang beliau dan kemudian menyelenggarakan acara ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah mendengar tadi ya. Dan juga menonton rakaman video yang dibuat oleh isteri Amin Sweeney, Ibu Sastri. Jadi kami daripada Kawah Buku dan juga Suluh Ilmu nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Ibu Sastri kerana berkongsi beberapa pengisian yang sangat menarik tentang Amin Sweeney. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk datang dan memberikan berkongsi. Okey, berkongsi tetapi pada masa yang sama memberi beberapa input pengisian tentang Amin Sweeney yang aku rasa ramai yang tak tahulah. Jadi aku harap atas usaha yang dilakukan oleh kau dalam penerbitan makalah-makalah tentang Amin Sweeney dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Kawah Buku dan juga Suluh Ilmu untuk mengingati tokoh-tokoh
besar di dalam negara melalui wacana karya-karya mereka. Dan dalam konteks pada malam ini kita berbincang tentang Amin Sweeney dan karya-karya besar beliau. Terima kasih kepada Kawah Buku dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar semua, dan diharapkan daripada perkongsian yang dilakukan oleh kawan kita Lok dan juga beberapa pengisian dan juga ilmu yang dikongsi bersama tadi, kita akan mula untuk mencari dan seterusnya membaca Amin Sweeney. Sekian, terima kasih.